ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Surau, barisan imam-imam, ahli tuan kuasa, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memanjangkan hayat kita dan kita dah masuk hari yang ke-25 tuan-tuan. Hari yang ke-25 yang penuh bermakna. Mudah-mudahan penuh berkualiti insya-Allah amal ibadah kita. Dan kita ada 5 hari lagi tuan-tuan yang berbaki. 4 hari atau 5 hari? 4 hari aja Rasul. 5 hari. 5 hari insya-Allah kita ada 5 hari lagi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. 5 hari yang kita kata sebagai kemungkinan 5 hari ini adalah 5 hari yang terakhir bagi kita kemungkinan seperti mana sahabat kita yang tak sempat nak sampai ke penghujung hayat penghujung Ramadan Al-Mubarak. Allah yarham Tuan Haji Muttalib yang merupakan muazzin surah Muwaddah. Banyak memori kisah-kisah baik yang pernah kita kongsi bersama, dan kita doakan mudah-mudahan orang yang meninggal dalam bulan Ramadan ini adalah antara orang-orang yang terpilih yang Allah pilih, yang sebagai mudah-mudahan akan berjumpa dengan kita nanti di syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada petang ini sampai 2 suku saja 2 suku insya-Allah. 2,5 boleh lama-lama je nanti. Okey. Kita tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, 5 hari tuan-tuan yang berbaki ni merupakan antara hari-hari yang paling penting tuan-tuan yang seperti mana yang saya sebut sebentar tadi, dan ini merupakan pecutan yang terakhir yang sepatutnya kita lakukan dan kita sedia maklum di penghujung-hujung ni tuan-tuan biasanya kita akan disibukkan dengan banyak-banyak perkara lah tuan-tuan. Persediaan Aidul Fitri juga merupakan antara benda yang penting sebab Aidul Fitri ni tak boleh dipisahkan dengan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Al-Mubarak tidak akan bermakna jika tidak ada Aidul Fitri. Sebab Aidul Fitri ini merupakan keputusan ataupun natijah terakhir bagi setiap mereka yang berpuasa. Dia merupakan salah satu daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada al-faizun wal maqbulun, mereka yang menang, mereka yang berjaya, dan mereka yang diterima akan amalan-amalannya tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, saya nak bawa satu hadis. Mudah-mudahan hadis ni tak lagi dikongsikanlah dengan tuan-tuan daripada asatizah yang pertama dulu, sebab kali ini tidak ada tajuk tuan-tuan. Jadi saya cuba cari satu hadis yang saya kemungkinan besar tak pernah lagi dikongsikan dengan tuan-tuan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan hadis daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Amru anak kepada Amru bin Al-As, di mana Abdullah bin Amru radhiyallahu taala anhuma
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berkata, di mana beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin syirratan, inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun, faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflaha, atau fi riwayatin ukhra faqad ihtada, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halaka. Ada Ustazah? Tak ada, alhamdulillah. Hadis ni tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, daripada Abdullah bin Amru, tuan-tuan. Abdullah bin Amru, apa Haji takut orang boring. Kalau orang boring itu dia mengantuk. Saya cerita yang Melayu ni. Abdullah bin Amru, tuan-tuan, salah seorang daripada sahabat besar Nabi SAW, daripada generasi yang kedua, tuan-tuan. Disama dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ni generasi kedua. Abdullah bin Amru pernah berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin syirratan, sungguhnya setiap amal bagi seorang muslim tu ada pasang surutnya. Inna likulli amalin syirratan, sesungguhnya setiap amal seorang muslim itu ada waktu kemuncak dia, ada waktu semangatnya, tuan-tuan. Walikulli syirratan, walikulli syirratin fatratun, dan setiap yang bersemangat tu dia tidak akan berterusan semangat. Tu ada pasang surutnya, seperti lautan, tuan-tuan. Kalau kita berada di tepi pantai, kita akan lihat, kita lihat kalau waktu petang tu, kita tengok air, ketika air pasang, tuan-tuan, ombak akan memukul tepian pantai. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila air surut, tuan-tuan, kita nampak jauh betul lautan tu, tuan-tuan. Pasang surut ni sebenarnya, tuan-tuan, bukan sebagai ayat, ia merupakan ayatullah sebagai iktibar kepada kita, tapi kita juga boleh kiaskan akan ayatullah itu dengan kehidupan harian kita. Begitulah manusia, tuan-tuan. Orang yang berpuasa pun ada pasang surutnya. Lebih-lebih lagi baki 5 hari ni, pasang surutnya. Tak sama kualiti pastinya, tak sama kualiti amal ibadahnya. Awal-awal Ramadan bersemangat, pertengahan dia down sikit, masuk apa ni, nak masuk 10 terakhir dia bersemangat balik, tapi 5 terakhir, tuan-tuan, inilah merupakan dia punya climax dia. Dia punya apa, kemuncak, tuan-tuan, nak menentukan sama ada seseorang itu fatrah ataupun tidak, sama ada seseorang itu dia kucundang ataupun tidak, tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW sebut, sesungguhnya setiap amalan bagi seorang muslim itu ada di mana waktu bersemangat dia, ada waktu kemuncak dia, dan sesungguhnya setiap waktu kemuncak itu ada dia punya waktu down dia, waktu dia lemah, waktu di mana dia rasa lesu, tuan-tuan. Faman kanat syirratuhu ila sunnati, dan barang siapa yang tak kala dia rasa lesu tu, lesu menghambat dalam bulan Ramadan tu, dia masih lagi berada dalam lingkungan sunnahku, faqad aflaha, maka sungguhnya dia akan berjaya. Dan barang siapa yang ketika dia lesu itu dia tidak memilih, tidak berada dalam lingkungan sunnahku, maka binasalah dia, rugilah dia. Ini satu hadis yang saya rasa iktibar kepada kita semua. Tak kala kita nak melalui 5 yang terakhir, tuan-tuan. 5 terakhir ni amat mahal. Sebab itulah kita lihat baginda Nabi SAW memberi pesanan kepada kita. Bukan nak menunjukkan bagaimana Nabi SAW ni seorang insan yang tidak menolak bahawa para sahabat, bahawa umatnya bukan senantiasa akan berada di kemuncak semangat. Pastinya dia akan diuji, dia akan diasak dengan musibah dan sebagainya, sehingga menyebabkan dia rasa lesu, tuan-tuan. Dan mungkin juga kadang-kadang kala dia diasak dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan dia rasa terpana dan terlupa dengan asal usul, sebab utamanya kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan Ramadan al-Mubarak ni, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmatullah, daripada hadis ini sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak halang kita semua untuk apa, untuk dalam 5 hari terakhir ni, maknanya Nabi meraihkan,
mereka yang berada dalam keadaan lesu tuan-tuan, ataupun kesibukan dia dalam nak menyediakan hari raya ni tuan-tuan, nak balik kampung dan sebagainya, kemungkinan semangat kualiti ibadahnya tak sama. Cuma jangan sampai bila dia berada dalam situasi-situasi itu dia langsung tidak beramal. Rugi sangat-sangat dalam kesibukan nak menyediakan persediaan Aidil Fitri, dia tinggalkan tarawih tuan-tuan. Balik kampung langsung tak tarawih, rugilah. Dah jaga awal-awal dah cantik, dia tinggalkan qiyam. Sedangkan di akhir-akhir ni kita ada malam yang ke-27, ada malam ke-29. Walaupun ada yang kata confirm ustaz malam 23 baru-baru ni dah. Malam 21 saya ambil gambar dah, tengok ustaz matahari pagi-pagi, tengok malam 23 sama pula, sama juga pagi tu. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, kita bukan, yelah kita taharau, kita mencari, tapi kita tidak pasti. Hanya Allah sahaja yang dapat menentukan. Kita terus beramal terus pecutan terakhir sehingga garisan penamat, tuan-tuan rahimakumullah. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, daripada hadis ini nak menunjukkan kepada kita bagaimana kita perlu dalam kesibukan kita menyediakan persediaan Aidil Fitri, senantiasalah kita jangan sampai kita meninggalkan amal-amal ibadah. Tak apalah, mungkin dia tak sempat berjemaah tak sempat berjemaah dekat surau masjid kesibukan dia, tak apalah, dia buat seorang-seorang pun, atau dia boleh buat dengan keluarga dia pun, alhamdulillah. Jangan sampai buat benda-benda yang tak sepatutnya, yang luar daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, salah seorang daripada ulama besar yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali ni dia mengarang satu kitab tuan-tuan yang bernama Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif ni saya yakin Ustaz Hashimi pun ada cerita pagi tadi. Lataiful Ma'arif ni adalah antara himpunan-himpunan fadail kita melakukan amal-amal ibadah dalam bulan-bulan Islam. Dan bila kita ceritakan dalam Ibnu Rajab Al-Hambali, bila masuk bulan Syawal, dia mengeluarkan satu kata-kata ataupun mutiara, kata-kata yang cukup berharga tuan-tuan. Banyak asatizah bila nak membicarakan tentang masalah ni, dia akan mengungkapkan akan kata-kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali pernah berkata, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu yazid. Laisal id liman tajammala bil libas war ruku' wa innamal id liman ghufirat lahu dhunub. Apakah maksudnya tuan-tuan? Bukanlah hari raya ni sebenarnya mereka yang hanya menghiaskan dirinya dengan baju-baju baru je tuan-tuan, baju-baju yang cantik dan juga bukanlah hari raya ni tuan-tuan orang yang meletakkan kepentingannya bagaimana nak menghias akan kenderaannya. Walakinnal aid, tapi hari raya ni sebenarnya adalah tak kala ta'atuhu tazid, tak kala ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala bertambah tuan-tuan. Dan tak kala ghufirat lahu adz-dzunub, dan tak kala hari raya yang sebenarnya tak kala dosa-dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sebenarnya tuan-tuan puan-puan rahmatullah, kita nak menegaskan di sini bagaimana hari raya ni tak boleh dipisahkan daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan hari raya ini juga merupakan antara hari untuk kita bergembira, dan diharamkan kepada siapa sahaja pun di kalangan orang Islam untuk berpuasa pada hari itu. Sebab itu tuan-tuan puan-puan rahmatullah, antara sunnah Nabi SAW sebelum kita keluar untuk solat Aidil Fitri, kita disunatkan untuk makan. Nak mengelakkan orang menyangkakan bahawa pagi itu boleh berpuasa tuan-tuan. Ini antara hikmah sebaliknya tuan-tuan puan-puan rahmatullah. Jadi tuan-tuan, kita lihat bagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali cukup berhati-hati dalam mengeluarkan setelah dia membuat penelitian, observation dia, keluarlah kata-kata yang amat mahal supaya menyedarkan kita bahawa hari raya ini jangan sampai kita sibuk untuk menghiaskan diri kita dengan baju-baju raya saja tuan-tuan. Baju raya jekyll, baju raya bulan bintang dan sebagainya tuan-tuan. Bukan itu saja tuan-tuan. Tak salah, tak ada masalah, tapi pada waktu yang sama sebenarnya di sana ada falsafah yang cukup dalam lagi tuan-tuan. Kita kena, sepatutnya hari raya ini disambut dengan
bertambahnya ketaatan kita pada Allah, syukurnya kita pada Allah, dan pada waktu yang sama kita pastikan bahawa setiap dosa-dosa kita nanti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Syahrul Ramadan syahrul maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan kita menuai akan keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, oleh kerana itu kita lihat di sini kan, Aidul Fitri tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kalau kita lihat di antara adat dengan syariat, biasa apa yang kita lakukan tak kala kita menyambut hari Aidul Fitri ni tuan-tuan, banyak perkara-perkara yang kita akan lakukan yang disunatkan kepada kita untuk kita laksanakan. Cuma sebelum kita laksanakan benda-benda sunat tuan-tuan, dalam ketika Aidul Fitri ni tuan-tuan, pastikan 5 hari yang terakhir ni kita berterusan untuk ratiban zikruna, rataban lisanuna, lidah kita sentiasa basah menyebut Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan kenapa disusunkan ayat itu dengan begitu rupa sekali? Kerana tuan-tuan, al-afu yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah akan padamkan dan Allah akan lenyapkan segala dosa-dosa kita tuan-tuan. Tidak seperti mana yang kita sebut Allahumma ghfirli ya ghaffar ya ghafur, itu hanya Allah tutupkan saja dosa kita. Sebab itu kenapa al-afu ni pengampunan yang lebih dalam daripada al-ghaffar ataupun al-ghafara dan sebagainya tuan-tuan, al-ghafur dan sebagainya. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, jadi tuan-tuan, antara perkara yang nak kita fokuskan ketika Aidil Fitri ni tuan-tuan, yang kita lihat seringkali nanti yang kita akan lakukan pada pagi hari raya tuan-tuan, antaranya kita akan bertakbirlah, bertakbir beramai-ramai, bermula daripada malam hari raya sampai imam naik atas mimbar tu tuan-tuan, kita disunatkan untuk memperbanyakkan takbir hari raya. Di mana saja kita berada tuan-tuan, bertakbirlah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Takbir tuan-tuan, di mana-mana saja kita bertakbir, sepanjang menggambarkan akan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada waktu yang sama, antara benda-benda yang perlu kita fokuskan ketika pagi Aidil Fitri adalah dengan kita berdoa. Bila kita berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita mendoakan takabbalallahu minna wa minkum, takabbalallah. Selain daripada kita sebutkan selamat hari raya, maaf zahir batin, takabbalallahu minna wa minkum. Ini antara, walaupun bukan sunnah, bukan satu hadis Nabi, bukan daripada sebutan Nabi, tapi para sahabat seringkali bila berjumpa antara satu sama lain, mereka akan mendoakan di antara satu sama lain, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan amal ibadah kamu sekali semua, insya-Allah. Ini antara doa-doa juga yang perlu kita basahkan lisan kita tak kala pada pagi hari raya tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Kemudian tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, antara yang lain juga, antara yang biasa kita buat pada pagi raya, menziarahi kubur lah. Menziarahi kubur ni dah menjadi satu sunnah, sunnah orang Melayu kita. Pagi raya kita akan menziarahi kubur. Tak ada masalah, it's okay, tak ada masalah. Ziarah kubur ni mengingatkan kita akan orang-orang yang istimewa, orang yang pernah bersama-sama dengan kita tuan-tuan. Jadi cuma kadang-kadang tak semestinya pada pagi hari raya. Kita boleh juga buat sehari sebelum hari raya, 2 hari sebelum hari raya, supaya tak jam lah jalan kan. Jadi tidak semestinya jadi macam perayaan Cina orang Cina pun dia ziarah juga kubur kan. Ada satu hari, saya tak ingat hari apa kan, penuh berderet kereta kan. Kita tak semestinya pada hari tertentu tuan-tuan, tak semestinya pagi hari raya. Tapi nak ziarah pagi hari raya pun tak ada masalah. Cuma mana-mana hari pun boleh kita laksanakan. Dan biasanya bila kita menziarahi kubur tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kita kena biasakan ajar diri kita dan anak-anak kita untuk memberi salam kepada ahlul kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa nahnu insyaallah minal lahiqin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bila kita masuk ke pusara, masuk ke kawasan kubur, kita mendoakan mereka yang berada dalam
Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, cuma akhir-akhir ni kita lihat bila orang dah terlalu terikat dengan media sosial, masuk kubur tuan-tuan siap nak selfie. Kan? Selfie dengan batu nisan, selfie letak surah Yasin dekat sebelah batu nisan, setiap batu-batu yang ada dekat kubur tu pun dia nak ambil gambar tuan-tuan. Jadi maknanya seolah-olah macam ni dah sedikit menghilangkan ruh tuan-tuan. Sedangkan kita bila masuk ke kawasan kubur ni tuan-tuan, kita kena ada dalam keadaan tazallul, dalam keadaan khudu' kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenang akan satu masa nanti kita akan bersama-sama dengan mereka tuan-tuan. Cuma baru-baru ni tuan-tuan adalah orang tegur saya bila kita bersama-sama pergi ke kawasan perkuburan untuk semadikan jenazah Haji Muttalib. Orang pelik tengok saya, kenapa saya tanggalkan slipper saya. Ustaz, kenapa tak pakai slipper? Slipper ustaz putus ke tidak ke atau apa ke? Kan? Saya saja purposely saya buat, dan saya jadikan itu sebagai amalan saya. Setiap kali bila saya masuk kubur, saya cuba usahakan untuk tanggalkan slipper saya, sepatu saya tuan-tuan. Ini benda-benda ni tidak dibahaskan oleh fiqh Syafi'i, sebab ulama Syafi'i mengatakan benda itu tidak makruh. Tetapi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di mana pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur tak kala melihat seorang sahabat memakai slipper berjalan di tanah perkuburan tuan-tuan. Bagaimana teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sahiba sibtaitaini waihaka ilqis sibtaitaika. Fanadhara rajulu falamma arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khala'aha farama biha. Rasulullah SAW pernah bersabda tak kala melihat seorang sahabat memakai slipper masuk ke kawasan perkuburan. Lantas Nabi berkata, waihak, malang engkau, bukalah slipper engkau. Lantas lelaki yang mendengar akan teguran Nabi SAW, terus dia menanggalkan akan slippernya, dan dicampakkan. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, bukan itu saja, bukan hadis ini saja tuan-tuan, malah Abu Daud tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan, menjadi amalan beliau menanggalkan slipper tak kala beliau masuk ke tanah perkuburan tuan-tuan. Dan ini merupakan amalan ulama-ulama hadis. Yang ketiga tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, Abu Daud juga telah menceritakan, ra'aitu Ahmada idza tabi'al janazah faqaraba minal maqabir khala'ana alaihi. Abu Daud pernah melihat Imam Ahmad bin Hanbal tak kala dak mendekati, tak kala beliau mengiringi jenazah, dan bila sampai ke kawasan perkuburan, beliau akan memecatkan atau menanggalkan akan sepatu ataupun slippernya tuan-tuan. Selain itu tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, ada seorang imam bernama Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juga pernah berkata, wa yahla an-ni'al idza dakhala al-maqabir wa hadha mustahab. Bila kita masuk kawasan perkuburan, kita tanggalkan slipper kita, dan itu benda yang mustahab, benda yang sunat, benda yang baik, benda yang disenangi, bukan wajib. Jangan salah faham, bukan wajib. Jadi kita lihat pandangan ulama-ulama Syafi'i. Ulama-ulama Syafi'i tidak memakruhkan mereka yang memakai sepatu ataupun slipper bila masuk kawasan tanah perkuburan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia ulama-ulama Syafi'i cuba untuk membawa hadis lain tuan-tuan. Hadis lain ni, kalau tuan-tuan biasa dengar hadis kan, para asatizah pernah menceritakan tuan-tuan, hadis di mana al-abdu idza wudi'a fi qabrihi, seorang hamba bila diletakkan dalam kuburnya, dan tak kala dia telah dikebumikan, maka pada ketika itu akan berlalulah sahabat-sahabat yang mengiringinya, dan pada ketika itulah si mayat akan mendengar, jenazah akan mendengar qara'ani alihim, akan geseran sepatu-sepatu dan slipper mereka yang mengiringi ke tanah perkuburan. Jadi seolah-olah di situ ada dua hadis yang ta'arud tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu ulama-ulama Syafi'i mereka mengatakan bahawa tidak makruh, bermaksud harus di situ. Tidak makruh, lebih-lebih lagi tidak haram lah. Harus sahaja bagi mereka yang nak pakai slipper ataupun yang tak pakai slipper. Dan ini merupakan hujah yang kuat bagi tuan-tuan sekalian lah kan. Tapi sebenarnya tuan-tuan rahimakumullah, di sana ada hadis, banyak juga ulama-ulama yang mengatakan mustahab, terbaik kalau boleh bila kita pergi ke kawasan perkuburan, tanggallah.
Saya sebenarnya tuan-tuan rahmatullah, saya tak hadis berkenaan dengan perkara ni saya tak berapa fokus sangat sebelum ni, tapi bila salah seorang daripada ustaz saya, tak kala beliau datang ke kawasan perkuburan di Kelang tuan-tuan, tak kala mengbumikan salah seorang daripada sahabat kami, dia Datuk Adnan Isman rahmatullah, dia pun dah meninggal. Dia secara berselamba, tak tegur orang, dengan baju kotnya, dia tanggal kasut hitam dia berjalan. Kami pun, kenapa pula lah Datuk ni tanggal slipper ni, kan? Lantas dia pun kata, hadza sunnah. Saya pun terperanjat bila dapat benda tu, barulah kita kaji. Rupanya memang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perkara ni tuan-tuan. Cuma bila kita bahaskan tentang masalah ni tuan-tuan, kesimpulan di situ tuan-tuan, sebelum kesimpulan tuan-tuan, Anas bin Malik juga pernah bersabda, apabila seorang hamba diletakkan, disebutkan dalam hadis yang saya sebut sebentar tadi kan, hadis apabila ta'arud di antara hadis pertama dengan hadis kedua, maknanya di situ bagaimana cara kita nak berinteraksi dengan hadis tersebut lah. Dan kita tahu kan, maknanya di situ orang nak beramal pun boleh, orang tak mau beramal pun tak ada masalah. Cuma alangkah baiknya kalau kita beramal, mustahab. Cuma di situ kesimpulan kepada permasalahan memakai slipper ni tuan-tuan, antaranya disebut di sini, menanggalkan slipper merupakan perkara yang mustahab di sisi Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, seperti mana yang saya sebut dalam pandangan beliau sebentar tadi, manakala ulama Syafi'iyah tidak memakruhkan memakai slipper ketika masuk ke tanah perkuburan, seperti disebut oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih. Salah seorang ulama mazhab Syafi'i, iaitu Imam Al-Mawardi, tuan pernah dengar Al-Mawardi, antara yang mengatakan dianjurkan menanggalkan slipper ketika di tanah perkuburan. Ada juga ulama-ulama Syafi'i berpegang dengan hadis tersebut dan dianjurkan, kalau boleh tanggalkanlah. Kemungkinan juga dengan menanggalkan slipper di kawasan kuburan dapat menundukkan sikap sombong kita, dengan mengingatkan bahawa kita daripada tanah dan kita juga akan kembali kepada tanah. Bila tanah kita ini penuh dengan selut, penuh dengan tanah liat dan sebagainya tuan, secara tidak langsung juga akan memberi kesedaran kepada kita. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, cuma sebagai penghujung tuan-tuan, kesimpulannya, pastikan keselamatan kaki daripada duri dan paku jika ingin menanggalkan slipper di kawasan perkuburan. Jika takut tercedera, maka memakai slipper lebih aula, lebih utama. Jadi saya kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan rahimakumullah akan hadis ni, supaya kita jangan asing bila kita lihat ada orang yang menanggalkan slippernya kerana dia selari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan hikmahnya di situ supaya kita menghormati. Ini kan lagi kalau kita duduk atas kubur orang lain, terlangkau kubur orang lain. Ini antara benda-benda adab tuan-tuan. Dalam kesibukan kita nak menguruskan jenazah, kita juga kena menghormati akan warga pusara yang lain juga. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, antara yang lain yang saya nak sentuh juga tuan-tuan, biasanya orang cerita pasal amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Bagaimana pula dengan amalan-amalan pada malam hari raya tuan-tuan? Malam hari raya ni juga sebenarnya kita gembira sakar tuan-tuan. Kadang-kadang bertakbir sampai pukul 1 pagi. Cuma saya rasa Mawadah ni kita dah bagi-bagi dulu kan, at one time tuan-tuan, 1 pagi 1:30 Tuan Haji Maksum lead lama, tapi akhir-akhir ni kita dah pecah-pecah kan tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan puan-puan rahimakumullah? Kerana takbir hari raya ni juga merupakan amalan sunnah, betul, tetapi pada waktu yang sama jangan sampai kita sibukkan dengan takbir hari raya sampai pukul 1:30 pagi, 2 pagi, akhirnya tuan-tuan subuhnya habis. Kemuncak sedar-sedar 7:30, Allahu Akbar, dengar takbir raya. Rugi tuan-tuan, rugi sangat-sangat. Ini saya kata tadi hadis yang pertama, fatrah tu, fatrah kelusuan tu. Jangan sampai kita tertinggal daripada melakukan perkara-perkara yang sepatutnya. Sebab itu
dalam sebab itu dalam kita melakukan akan amalan-amalan pada malam hari raya ni tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ada beberapa perkara tuan-tuan yang perlu kita amalkan. Ada beberapa perkara yang amat baik kalau kita boleh cuba untuk kita fokus tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Antaranya disebutkan oleh para ulama. Saya baca sikitlah kitab Majmu' tuan-tuan. Bila disebut kitab Majmu' oleh Imam Nawawi, bermaksud Majmu' Syarah Muhazzab, dikatakan ittafaqa ashabuna ala ihya' lailatai al-aidain. Disepakati oleh ulama-ulama Syafi'i untuk kita menghidupkan malam dua-dua hari raya tuan-tuan. Wa qala fi mawahibul jalil istahabba atau ustuhibba ihya' lailal aid bi dzikrillah taala wassalah wa ghairiha. Dibolehkan kepada kita, disunatkan kepada kita untuk hidupkan malam-malam pada malam hari raya ini, di samping takbir hari raya, diselang-sedikan dengan zikrullah, diselang-sedikan dengan solat-solat sunat, tahajud diteruskan tuan-tuan. Malah ulama-ulama Hanafi dikatakan ihya'uha yakunu bi salatil isya' fi jama'atin wal azmu ala salatil fajr jama'atan fa ihya'i lailatul 'id inda qailina biha yakunu bi jam'i ta'at min dzikri wa qira'atil Quran. Ulama Hanafi dia fokuskan lagi, diperincikan lagi bagaimana cara kita nak hidupkan malam hari raya. Bukan main mengecun saja, bukan seronok tengok TV tuan-tuan, tetapi dia kata antara yang terbaik, dia kata kita hidupkan malam ini dengan solat isyak berjemaah. Solat isyak berjemaah tuan-tuan. Kalaulah hari pertama sampai hari yang ke-30 kita solat berjemaah, malam raya juga tuan-tuan, kalau boleh tengah-tengah nak balik Kulim, nak balik Kota Baru, berhenti sekejap, semayang berjemaah dengan keluarga dan sebagainya. Teruskan momentum tersebut. Ulama-ulama Hanafi dia kata salatul jamaah, salatul isyak fi jama'atin wal azmu ala salatil fajri, dan berazam untuk solat fajar, solat subuh secara berjemaah juga tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Ini antara pesanan-pesanan ulama-ulama supaya kita jangan tinggalkan dalam kesibukan kita untuk melaksanakan amal-amal ibadah dalam bulan Ramadan. Jangan lupalah pada malam hari raya juga boleh kita lakukan amal-amal yang lain. Cuma tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, ulama-ulama ini berdalilkan dengan hadis apa yang mereka dalilkan? Sepotong hadis di mana Nabi mereka katakan hadis ini, Nabi pernah berkata, man qama lailatal aid muhtasiban lillahi ta'ala lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Riwayat Ibnu Majah. Hadis ni tuan-tuan bermaksud barang siapa yang mendirikan kedua-dua malam hari raya dengan sungguh-sungguh mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mati hatinya tak kala mati-mati. Hati-hati ini akan dimatikan di hari akhirat. Namun hadis ini hadis yang dhaif tuan-tuan. Tapi tak apalah, hadis dhaif fadailul a'mal. Sebagian ulama mengatakan fadailul a'mal tidak apa digunakan hadis dhaif ini kan. Jadi ini antara yang gesaan-gesaan antara amal-amal dalam kegembiraan kita menyambut hari raya Aidil Fitri tuan-tuan. Jangan lupa kita untuk melihat akan amal-amal yang pernah kita teruskan, yang pernah kita laksanakan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti tak kala pagi hari raya tuan-tuan, tak kala kita bertakbir hari raya tuan-tuan, kita mengistiharkan kemenangan kita selain daripada taqabbalallahu minna minkum, antara ucapan-ucapan yang lain minal faizin wal maqbulin. Biasa orang kata minal faizin, minal aidin wal faizin. Ada ucapan lain minal faizin wal maqbulin. Moga kita di kalangan orang-orang yang menang dan juga yang diterima amal ibadahnya tuan-tuan. Ini antara yang diajar oleh para ulama, bagaimana kita nak menyambut hari raya tuan-tuan. Hari raya yang penuh bermakna, dan hari raya ini juga merupakan satu istiharan bahawa kita semua nanti, tuan-tuan semua nanti insya-Allah, tuan-tuan semua, Haji Rasul, Haji Hashim, Haji Lah, kita semua tuan-tuan, insya-Allah kita bertakbir hari raya mengisytiharkan kemenangan, dan Allah para malaikat akan mengisytiharkan kita semua nanti diampunkan segala dosa-dosa kita, minal utaqa, di kalangan mereka yang dimerdekakan daripada api neraka. Dan orang yang dimerdekakan daripada api neraka tuan-tuan puan-puan rahimahumullah, tidak ada selayaknya tempatnya kecuali syurga Allah Subhanahu wa
wa taala dan akan dipanggil daripada pintu yang bernama Rayyan, tuan-tuan. Pintu Rayyan. Tapi pintu syurga ni ada banyak, tuan-tuan. Rayyan ada 8 pintu kan. Ada pintu yang bernama As-Salah, Babus Salah. Pintu syurga yang bagi orang yang banyak solat, jaga solatnya. Ada juga satu pintu yang bernama Birrul Walidain. Dan istimewanya pintu Birrul Walidain ni, 8 pintu ni diletak di tengah-tengah, tuan-tuan. Allahu Akbar walillahi. Para ulama kata nak menunjukkan pintu Birrul Walidain ni amat penting, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita juga dipanggil, nama kita nanti daripada pintu Birrul Walidain, daripada pintu Babus Salah, daripada semua pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama kita dipanggil. Ya Haji Rasul, dipanggil daripada pintu tersebut. Kalau semua pintu dipanggil, pintu mana Haji nak masuk? Atas sekali. Masuk semua pintu lah. Masuk pintu solah, lepas tu keluar balik masuk pula pintu Rayyan. Macam mana? Tapi nak katakan isyraf, kemuliaan bagi orang-orang yang berada dalam syurga nanti, kita akan dilayan, tuan-tuan dan Allah, dengan cukup istimewa. Dan antara hadis yang lain, tuan-tuan, sebagai penamat, tuan-tuan, hadis yang panjang saya ringkaskan. Apabila dalam syurga nanti, bila tuan-tuan semua berada dalam syurga nanti, dan kalau kita lihat ada di antara sahabat kita yang pernah bersama-sama dekat Mawaddah ni, tak ada, tuan-tuan. Dia tak ada bersama-sama dengan kita. Maka tuan-tuan mintalah pada Allah, Ya Allah, Ya Allah, sahabatku ini seringkali menjadi penemanku ketika berada di surau Al-Mawaddah. Ya Allah, tak sempurna nikmat syurgamu, Ya Allah, jikalau beliau tak ada, Ya Allah. Minta pada Allah, minta pada Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dan dalam hadis itu sebut, tak kala hamba itu minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allah beritahu kepada hamba yang menjadi ahli syurga tersebut, kau pergilah, selagi mana ada sekelumit zarah iman kepada sahabatmu itu, kau pergi ke sebelah sana, kau selamatkanlah dia, kau bawa dia, tarik dia masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang paling besar, tuan-tuan, syafaat seorang sahabat kepada sahabat yang lain. Ini yang kita minta bila kita bersahabat ni. Bukan bersahabat ketika kita hidup, ketika kita senang je, tuan-tuan. Bila kita berada dalam situasi-situasi tertentu, situasi-situasi yang getir, dan kita tak tahu, tuan-tuan, bahawa amalan-amalan kita ini akan diterima oleh Allah SWT. Kita mengharap, tetapi jika berlaku situasi itu, tuan-tuan, carilah sahabat-sahabat ni, carilah, selamatkanlah sahabat-sahabat kita ini. Sebab satu masa dahulu dia pernah bersama-sama dengan kita, dia pernah bersolat bersama-sama dengan kita, dia pernah berpuasa sama-sama dengan kita. Ya Allah, Ya Allah, tidak sempurna, Ya Allah. Ini antara yang diabadikan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita semua untuk melengkapkan puasa 5 hari yang berbaki ini. Kita masih ada lagi malam yang ke-27 dan malam yang ke-29, tuan-tuan. Terus pacu, tuan-tuan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengisytiharkan kita semua nanti al-utaqa minan nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya rasa cukup sekadar di sini, sedikit perkongsian, moga bermanfaat, dan kita mudah-mudahan kita semua dapat pulang ke kampung dalam keadaan yang selamat nanti, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Okey, kalau hari raya pada jatuh pada hari Jumaat, macam mana hari raya kita? Hari raya tetap hari raya je. Cuma itulah persoalannya, biasanya bagaimana, apakah kita perlu melakukan solat Jumaat ataupun tidak? Ada dua pandangan.
Ada pandangan kata perlu juga buat. Surau kena buat, jangan surau tak buat. Surau wajib buat. Tapi ada pandangan mengatakan tak perlu kita buat. Ada pandangan yang mengatakan perlu buat, ada pandangan yang mengatakan tak perlu buat solat Jumaat, sebab kita dah lakukan Jumaat itu, telah melakukan satu salat menghimpun beramai-ramai pada Aidul Fitri, solat Aidul Fitri. Tetapi surau masjid kena buat, mesti buat. Tak boleh tutup masjid, mesti buat. Ataupun diistiakan solat Zuhur, tak boleh. Itu dua pandangan lah tuan-tuan, dan saya yakin pandangan setempat kita ini dia galakkan kita untuk buat juga. Buat juga solat Jumaat tersebut, kemudian barulah balik kampung. Ataupun orang dah balik kampung lebih awal lagi lah. Wallahu ta'ala alam bisawab, insyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu la rada li fadlika wa la ma'buda bihaqqi siwak. Allahumma inna ala siyam wal qiyam wa hifzul lisan wa ghaddul basar ya arhamar rahimin. Allahumma balighna lailatul qadri ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi